Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, pada kali ini kita akan sambung perbincangan kita mengenai tajuk kreatifan logam untuk sains tingkatan 3, bab 4. So, fokus kita pada minggu ini adalah pengekstrakan logam daripada bijihnya. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan logam di bumi ini wujud dalam keadaan disebatian, di mana dia bukan pada keadaan dia yang sendiri. Dia bergabung dengan unsur lain. Jadi untuk kita dapatkan logam tersebut, kita perlu melalui proses pengekstrakan logam. Dan setiap biji logam ini mempunyai cara yang berbeza untuk diekstrak, bergantung kepada kereaktifannya terhadap karbon. Kita tengok contoh seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium. Biji kelima-lima logam ini diekstrak secara elektrolisis. Elektrolisis ini merupakan proses pemisahan leburan dengan menggunakan kuasa elektrik. Kita tak boleh guna cara yang sama untuk yang lain sebab 5 logam ini mempunyai kereaktifan yang lebih tinggi berbanding karbon. Untuk biji seterusnya iaitu biji zinc, biji besi, biji timah dan juga biji plumbum, semuanya ini boleh diekstrak menggunakan bantuan karbon sebagai ejen penurunan. Karbon ni dipilih sebab sifat dia yang murah dan senang didapati. Kita boleh guna lain contoh macam gas hidrogen juga kan, tapi gas hidrogen ni agak sukar untuk kita dapati dan dia agak mahal. Seterusnya adalah biji kuprum dan juga biji merkuri. Yang ni kita cara nak ekstrak kedua-dua logam ni adalah dengan kita panggang sahaja biji di dalam udara. So kita akan terus dapat logam yang tulen. Dan akhir sekali untuk perak dan juga emas tidak perlu melalui proses pengekstrakan kerana kedua-dua logam ini wujud sebagai logam bebas. Kerana kedua-duanya merupakan logam yang sangat lengai. Okay, sebagaimana yang kita dah bincang tadi, biji besi kita ekstrak dengan menggunakan karbon sebagai ejen penurunan. Jadi ini merupakan rajah bagi sebuah relau bagas dalam proses pengekstrakan besi. So, bahan utama yang kita perlukan dalam proses pengekstrakan besi ini adalah biji besi. Yang kedua adalah arang kok. Inilah karbonnya dan yang terakhir adalah batu kapur. So, secara ringkasnya boleh cikgu ceritakan di sini bahawa proses ini sebenarnya melibatkan pelbagai langkah yang agak panjang sebenarnya sebab dalam kes ni rangkok bukan sebagai ejen penurunan secara langsung lah. Sebenarnya rangkok ni bertindak balas dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Seterusnya membentuk karbon monoksida baru dia bertindak sebagai ejen penurunan. Tapi tak apa, cikgu ringkaskan sahaja, senang cakap. So, biji besi ini akan dicampurkan dengan arang kok dan batu kapur. Dia masuk ikut atas ni secara berterusan. Relau bagas ni merupakan suatu relau yang sangat panas. Dia mendapat haba daripada sinilah udara panas. Udara panas yang masuk di sebelah salur di bawah ni. Okay? So, apabila ketiga-tiga bahan ini bertindak balas dengan haba, maka ada 3 hasil yang akan terhasil. Yang pertama adalah hasil utama kita iaitu besi tulen. Iaitu besi yang sudah berjaya diekstrak. Yang kedua hasilnya adalah sanga. Sanga ni merupakan kalsium silikat. Kalsium silikat ni terhasil akibat daripada tindak balas batu kapur dengan bahan lain yang terdapat, bendasing yang terdapat dalam biji besi. Dan akhir sekali hasil akhirnya adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida dan juga sanga ini kita katakan bahawa dia merupakan hasil sampingan sahaja kepada proses pengekstrakan besi. Hasil utama dia merupakan besi tulen lebu. Okay, besi tulen lebu ni
kita gunakan untuk pelbagai proses lain lah. Contohnya macam untuk kita buat keluli ataupun untuk kita buat besi nirkarat dan sebagainya. Manakala sanga ini pula kita gunakan untuk pembinaan tapak bangunan dan juga pembinaan jalan raya. Baik, secara ringkasnya pengekstrakan besi, bahan dia adalah biji besi, rangkok dan juga batu kapur. Proses ini menghasilkan sanga, besi dan juga karbon dioksida. Kita tengok isu perlombongan di Malaysia. Terdapat pelbagai isu yang timbul dalam perlombongan di Malaysia dan kebanyakan isu ni memberikan kesan yang negatif kepada alam sekitar. Yang pertama kita tengok daripada isunya pembakaran bahan api. Pembakaran bahan api ini sangat perlu untuk menggerakkan kita punya relau bagas dan juga kapal korek. So kesan dia adalah pencemaran udara kerana pembakaran bahan api, terutama bahan api fosil, membebaskan gas-gas berbahaya seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida yang boleh menyebabkan kepada kesan rumah hijau dan juga hujan asid. Seterusnya adalah penggunaan tenaga elektrik yang banyak dalam semua proses dalam perlombongan. Ini menyebabkan kesannya mungkin krisis tenaga, di mana kita akan kekurangan sumber tenaga pada suatu masa nanti. Seterusnya, isu gas yang terbebas dari relau bagas, bagaimana yang kita dah tengok tadi. Gas karbon dioksida terbebas daripada relau bagas. Ini boleh menyebabkan pencemaran udara seperti kesan rumah hijau, iaitu pemanasan global. Seterusnya kita tengok isunya adalah pembinaan lombong. So kebanyakan pembinaan lombong ni menyebabkan pemusnahan habitat, sebab selalunya lombong-lombong ni berada dekat kawasan macam hutan ataupun bukit. Ini menyebabkan kemusnahan habitat berlaku di kawasan tersebut. Seterusnya kita tengok jentera perlombongan pula, isunya menyebabkan pencemaran bunyi kerana jentera perlombongan ini selalunya menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dan seterusnya kita tengok daripada segi penggalian biji. So penggalian biji ini menyebabkan hakisan tanah. Kita boleh tengok gambar-gambar bekas lombong kalau kat Google YouTube contohnya macam lombong boksit dekat Medan, ataupun lombong apa lagi satu yang dekat Sabah tu begitu dalam. Itu menyebabkan hakisan tanah lah. Dan akhir sekali adalah pencucian biji. So sebagaimana yang kita tahu, proses penggalian biji ni sebelum dia ekstrak tu, dia harus cuci biji tu dan menggunakan air yang sangat banyak. Ini menyebabkan pencemaran air di kawasan persekitaran itu. Maka dengan berakhirnya perbincangan tadi, itu juga bermaksud bahawa berakhirlah sudah bab 4, iaitu bab kepelbagaian mineral ni ya. Bab kereaktifan logam. Cikgu harapkan video ini memberikan manfaat kepada kamu. So jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi di video yang lain. Bye.